Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikramullah bin Ishak daripada kelas DTK 4B. Dan nombor matrik saya ialah 15 DTK 19F1049. Jadi hari ini saya akan membentangkan business plan presentation untuk subjek entrepreneurship yang diambil oleh saya pada semester inilah. Jadi saya akan menerangkan secara terperinci berkenaan perancangan perniagaan yang telah dilakukan oleh saya untuk produk di Khaulah Kek Lapis Sarawak. Dan saya juga merupakan seorang ejen kepada syarikat di Khaulah Kek Lapis Sarawak inilah. Jadi yang pertama sekali ialah purpose of preparing a business plan, yang mana terdapat 8 konten yang tersedia di dalam presentation inilah. Dan boleh dilihat yang pertama ialah market research, yang kedua business model, yang ketiga marketing planning, yang keempat long term goals, yang kelima team building, yang keenam development strategy, nombor tujuh trend analysis dan yang terakhir ialah personal resource lah. Jadi saya akan terangkan dengan terperinci lah berkenaan ke-8 konten yang ada ini. Jadi yang pertama sekali ialah market research, yang mana bagi saya setiap perniagaan atau syarikat ataupun individu yang menjalankan perniagaan perlu membuat market research terlebih dahulu sebelum memasarkan produk mereka ke sesuatu pasaran lah, bagi memastikan produk yang dipasarkan mendapat sambutan yang berangsangkan daripada semua golongan customer, bagi memastikan juga produk yang dihasilkan tu mendapat penghasilan jualan dan juga keuntungan yang semaksimum mungkin lah. Seperti contoh bagi syarikat saya telah membuat market research yang mana di kawasan sekitar saya terdapatnya penduduk ataupun kawasan perumahan yang terdapatnya ramai kanak-kanak yang menggemari saya punya kek lapis yang berperisa coklat, dan saya juga memastikan produk itu dipasarkan secara meluaslah di kawasan tersebut. Jadi yang kedua ialah business model, yang mana bagi saya juga setiap syarikat perlu ada perancangan kewangan yang baik supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah kewangan di dalam syarikat. Seperti contoh, saya mengasingkan modal dan juga hasil jualan saya bagi mengelakkan daripada berlakunya apa-apa sebarang masalah kewangan. Dan juga saya juga dapat mengetahui nilai modal yang saya keluarkan bagi menjalankan perniagaan ini. Jadi nombor tiga ialah marketing planning, yang mana marketing strategi ini amat perlu disusun dengan baik supaya semua marketing strategi yang dilakukan dapat dijalankan dengan jayanya dan juga berkesan. Seperti contoh syarikat saya menjalankan marketing strategi ini seperti mengedarkan pamphlet kepada orang ramai. Jadi saya perlu memastikan semua pamphlet yang diedarkan itu dapat memberi faedah kepada syarikat saya, seperti penduduk sekitar mengetahui yang saya mempunyai penduduk sekitar mengetahui adanya orang yang menjual kek lapis Sarawak, dan mereka tidak perlu mencari-carilah kerana di kawasan tersebut terdapatnya syarikat saya yang mengedarkan dan juga menjual lah kek lapis Sarawak ini. Jadi marketing strategi ini amatlah penting kepada sesebuah syarikat bagi memastikan produk mereka dapat dipasarkan dengan baik dan juga produk mereka akan lebih dikenali oleh orang ramai lah. Jadi yang keempat ialah long term goals, yang mana saya telah meletakkan sasaran jangka masa panjang kepada syarikat saya bagi memastikan syarikat saya sentiasa relevan di masa akan datang lah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana saya menyusun long term goals inilah. Yang kelima ialah team building, yang mana saya percaya di semua syarikat ataupun di setiap perniagaan yang dijalankan pasti ada departmen-departmen yang telah ditetapkan, dan mereka ini juga berganding bahu bagi memastikan sesebuah perniagaan itu dijalankan dengan baik. Dan tersusunlah yang mana setiap departmen ini terdapat kerja masing-masing yang perlu dilakukan, dan di situlah team building ataupun kerjasama di antara tim bagi memastikan produk ataupun perniagaan mereka dapat dijalankan dengan amat baik, dan juga memastikan keuntungan dan hasil jualan mereka dapat dicapai mengikut piawaian yang telah ditetapkan lah. Jadi yang keenam ialah development strategy, yang mana bagi saya ini merupakan di bahagian management lah, yang mana bahagian management perlu menyusun strategi yang amat baik supaya dapat dilakukan oleh oleh departmen-departmen yang lain lah. Dan dengan adanya strategi yang disusun oleh management, maka semua perjalanan di dalam sebuah perniagaan itu dapat dijalankan dengan baik dan teratur, dan boleh mengelakkan daripada berlakunya sebarang permasalahan lah di dalam sebuah perniagaan. Jadi yang ketujuh ialah trend analysis, yang mana saya percaya dan saya amat meyakini semua syarikat ataupun semua yang menjalankan perniagaan perlu
membuat trend analysis, yang mana kita perlu mengetahui apa yang dimahukan oleh customer setempat dan juga khususnya setempat dan juga customer di luar kawasan kita lah. Seperti contoh pada zaman sekarang ni tengah popular semua berkaitan dengan cheese. Jadi bagi syarikat saya akan memastikan produk yang mempunyai cheese ini dipasarkan dengan baik lah, kerana mempunyai permintaan yang banyak daripada customer. Jadi trend analysis ni perlu diikutilah. Kalau tidak, nanti produk yang dipasarkan itu tak dapat sambutan dan menyebabkan atau memberi kesan kepada sebuah syarikat itu untuk mencapai target sasaran jualan dan juga keuntungan bagi syarikat mereka lah. Jadi yang terakhir terakhir sekali ialah personal resource, yang mana personal resource ini kita boleh tengok daripada segi owner ataupun pemilik itu, dia mengeluarkan dia punya sedikit keuangan ke, supaya kita tahu itu merupakan modal. Seperti contoh syarikat saya akan terangkan nanti berapa yang saya keluarkan sedikit untuk memulakan perniagaan ni, apa yang saya berikan, seperti daripada bentuk kewangan ataupun daripada bentuk aset lah. Jadi itu personal resource saya mengeluarkan sedikit aset ataupun kewangan daripada sumber saya sendiri untuk menjalankan perniagaan ni. Okey, yang seterusnya ialah business plan ataupun company background. Company background ni ada dua lah. Yang pertama saya akan terangkan berkenaan HQ saya ataupun syarikat dikaulah company, dan juga saya punya syarikat sendirilah. Jadi untuk company background bagi dikaulah company ataupun HQ, nama bagi company dikaulah ni adalah Dikaulah Kek Lapis Sarawak, yang mana bertempat di Negeri Sembilan lah, Seremban. Dan terdapatnya nombor telefon, email. Dan apa main aktiviti yang dilakukan oleh mereka ini ialah selling and supplying kek lapis Sarawak through Malaysia lah, throughout Malaysia. Maksudnya dia menjual dan juga menyediakan ataupun mengedarkan kek lapis Sarawak ini di seluruh Malaysia. So terdapat banyaklah ejen di seluruh Malaysia. Macam saya, ejen di Ipoh kan. Jadi ada ejen di Selangor, di Melaka, semuanya ada lah. Jadi syarikat ini juga ditubuhkan pada 13 hari bulan 6 2012. Dan saya mendapat maklumat yang mana owner ataupun pemilik syarikat ini telah mengeluarkan sebanyak 3,000 cash bagi daripada sumber sendirilah untuk menjalankan perniagaan ini, dan sebuah biji kereta lah, iaitu Proton Saga. Jadi ini merupakan background bagi company Dikaulah Kek Lapis lah. Jadi yang seterusnya ialah background company bagi saya punya syarikat, iaitu ejen. Saya merupakan ejen yang dijalankan oleh saya, iaitu Muhammad Ikramullah bin Ishak, yang mana nama bagi saya punya syarikat ialah Dikaulah Kek Lapis Ipoh. Saya meletakkan Ipoh bagi memastikan orang tahulah yang saya ni merupakan ejen daripada Ipoh. Dan terdapatnya alamat di situ, yang mana alamat tersebut di Meru Ipoh. Bertempat di Meru Ipoh lah, yang saya mempunyai kedai di Meru Ipoh. Dan state-nya ialah di Perak lah. Jadi terdapat nombor telefon, dan juga main aktiviti saya ialah menjual kek lapis Sarawak. Mulai menjual kek lapis Sarawak secara face to face ataupun datang ke kedai, ataupun secara online lah pun boleh juga. Kerana saya menyediakan platform online lah untuk customer membeli saya punya produk. Jadi syarikat ini ditubuhkan pada 4 bulan 5 2020. Maksudnya baru setahun lah syarikat saya ditubuhkan. Dan nanti saya akan tunjukkan lah maksud saya apa yang saya telah dapat selama setahun daripada penjualan hasil kek lapis inilah. Dan saya telah mengeluarkan sebanyak 2,000 cash untuk perniagaan ini, dan juga sebuah kereta, iaitu Toyota Vios lah. Dan kegunaannya, pada mulanya saya menggunakan Toyota Vios untuk mengambil stok saya lah, yang dihantar, dan saya ambil menggunakan kereta inilah. Jadi itu merupakan background company bagi kedua-duanya, iaitu yang pertama ialah HQ saya, dan yang kedua ialah saya punya lah. Okey, yang seterusnya ialah background pemilik kepada syarikat. Yang pertama ialah owner kepada syarikat Dikaulah Kek Lapis, iaitu HQ, yang mana position bagi pemilik Dikaulah ini yang pertama ialah CEO lah, Chief Executive Officer, yang mana dia mempunyai pangkat yang paling tinggi sekali lah di dalam hierarki, orang panggil hierarki company lah. Jadi iaitu Encik Puan Khaulah Meti Effendi, yang mana lahir pada 21 bulan 4 tahun 1981, dan tahun ini berumur 40 tahun dah. Dan memang menetap di Seremban sekarang. Dan beliau asalnya orang Sarawak. Beliau asalnya orang Sarawak, tetapi sekarang menetap di Seremban lah, Negeri Sembilan.
dan terdapat nombor telefon, dan beliau juga education label mempunyai diploma in culinary daripada JITM. Culinary ni merupakan diploma daripada segi baker ataupun baker daripada segi pembuatan kek lah. Jadi status beliau ialah sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak, tak silap saya lah. Jadi ini merupakan background saya sendiri, iaitu ejen kepada di Khaulah Kek Lapis Ipoh, yang mana saya Muhammad Ikramullah bin Ishak dan lahir pada 11/11/2001, dan pada tahun ini berumur 20 tahun dah, dan saya memang menetap di Ipoh Perak. Dan education level saya sekarang lah diploma in engineering electronic computer di Politeknik Sultan Azlan Shah lah, dan status masih single lah, belum kahwin lagi. Okey, untuk organisation management ataupun administrative plan, ini merupakan hierarki lah yang ditunjukkan dalam bentuk susulan begini, di mana boleh membuatkan lebih faham lah. Orang bila lihat dia akan lebih memahami lah apa yang ingin ditunjukkan. Yang pertama ialah Chief Executive CEO, iaitu Puan Khaulah sendiri, merupakan pemilik pada syarikat di Khaulah Kek Lapis. Dan yang kedua ialah saya, iaitu ejen di Khaulah, Muhammad Ikramullah bin Ishak, dan di bawah saya terdapatnya dua departmen ataupun pekerja, iaitu yang pertama ialah Arif dan yang kedua ialah Syafiqah Syahirah lah, yang mana Arif ini berada di departmen runner dan juga Syahirah mengerutai di bahagian department of stock lah. Dia akan mengawal stok. Okey, yang seterusnya ialah work specification, yang mana ini saya susun mengikut 4 hierarki tadilah, iaitu yang pertama sekali CEO, iaitu supply produk kepada saya lah. Dia yang memberikan produk kepada saya, tapi saya perlu membuat pesanan terlebih dahulu lah, pada setiap bulan berapa jumlah kek bagi perisa tersebut. Perisa kek lapis di Khaulah terdapat banyak, so saya kena listkan satu-satu lah untuk CEO saya ataupun ataupun Puan Khaulah binti Effendi ni untuk supply kepada saya, untuk memberikan produk tu kepada saya lah. Yang kedua ialah saya, iaitu selling product, provide maturing company, make a profit. Yang pertama ialah saya menjual produk kek lapis Sarawak ni. Saya dapat produk daripada CEO dan saya menjual lah. Yang kedua, saya juga provide delivery service lah, yang mana di dalam saya punya company juga terdapatnya servis perhantaran, mulai delivery lah. Jadi saya juga menyediakan perkhidmatan perhantaran sampai ke depan rumah bagi customer yang meminta lah, untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan yang ketiga ialah di Department of Runner, apakah kerja yang dilakukan, iaitu menghantar lah produk yang dipesan oleh customer sampai ke rumah lah, sampai kepada mereka lah, setelah diminta oleh customer untuk menggunakan perkhidmatan saya. Jadi saya akan pastikan saya punya Department of Runner menghantar produk yang dipesan sehingga ke rumah. Jadi yang terakhir ialah Department of Stock, yang mana dia mempunyai 2 tugasan, iaitu ensure that available stock is always, maksudnya sentiasa memastikan stok yang berada di kedai mencukupi bagi menampung permintaan ataupun menampung keperluan customer saya lah, permintaan customer saya. Jadi kerja yang kedua ataupun yang perlu dilakukan di bahagian stok ni ialah memastikan dia mengira dan memberitahu saya pada setiap bulan stok yang sudah habis dan stok yang masih tinggal, bagi saya membuat pesanan lah kepada syarikat di Khaulah Kek Lapis, iaitu CEO, untuk mendapatkan produk ataupun bekalan pada setiap bulan. Jadi ini merupakan kerja dilakukan oleh departmen-departmen tersebut lah. Jadi yang seterusnya ialah marketing plan. Ini merupakan strategi marketing yang saya lakukan lah, dan saya telah membuat analisis lah beberapa perkara berkenaan dengan marketing plan ini. Yang pertama ialah target group saya, yang mana saya mensasarkan produk saya ini dijual kepada siapa. Yang pertama ialah the resident around the Meru Ipoh lah, iaitu kawasan perumahan, yang mana kedai saya ini terdapat di kawasan Meru dan sekeliling itu terdapat kawasan perumahan. Jadi saya sasarkan produk saya dijualkan kepada kawasan setempat lah, ataupun perumahan-perumahan yang berdekatan dengan kedai saya. Dan yang kedua ialah a group of student from college and university, yang mana di kawasan tersebut terdapatnya college community dan juga adanya college politeknik Ungku Omar yang berdekatan lah, dan beberapa universiti swasta. Dan ianya merupakan satu
tempat saya memastikan produk saya dapat dipasarkan lah dan juga menjadi sasaran target produk saya dijual. Jadi yang ketiga ialah growth of worker from public and private sector lah dekat kawasan tersebut, yang mana terdapatnya adanya pekerja-pekerja di bahagian swasta dan kerajaan, yang mana kalau di bahagian kerajaan terdapatnya KDN, iaitu KDN, lepas tu bomba, dan ada lagi lah beberapa sektor government yang lain. Daripada segi sektor swasta terdapat banyak lah company-company yang terdapat di situ, seperti company insurans, ada pelbagai lagi lah. Dan yang keempat ialah customer from internet. Ini merupakan customer daripada online lah. Dia buat pesanan secara atas talian kan. Maksudnya dia buat order di Shopee. Macam saya mempunyai platform di Shopee, di e-dagang. Jadi mereka boleh membuat pesanan di situ dan saya memastikan produk yang mereka pesan itu sampai kepada mereka lah. Jadi ini pun merupakan target saya lah. Saya memasarkan produk saya di dalam online platform. Dia yang terakhir ialah catering companies, mana saya ada setakat ini saya mempunyai satu company catering yang bekerjasama dengan saya untuk mengambil saya punya produk, iaitu kek lapis, untuk dijadikan makanan sampingan di majlis-majlis yang telah diperolehi lah, seperti majlis kahwin. Macam zaman sekarang tak boleh buat majlis kahwin kan, jadi adanya majlis kenduri, doa selamat dan sebagainya lah yang kecil-kecil kan. Jadi company catering ni telah berhubung dengan saya untuk meminta beberapa jenis produk untuk mereka jadikan makanan sampingan di majlis tersebut lah. Jadi yang seterusnya ialah market area, yang mana yang pertama sekali ialah area around business premise lah. Saya telah buat analisis yang mana dekat area situ terdapatnya premis dan kawasan penduduk. So saya pasarkan saya punya area pasaran saya di kawasan-kawasan tersebut lah, di sekitar premis dan juga penduduk-penduduk setempat yang berdekatan dengan saya punya kedai lah. Yang kedua ialah residen ataupun tempat duduk pelajar dan juga kolej. Mana kat situ terdapatnya kediaman pelajar untuk kolej community dan juga terdapat juga kediaman untuk universiti-universiti swasta lah. Jadi ini merupakan market area saya. Dan yang terakhir ialah government and private office lah. Contoh government adanya bombo macam saya katakan tadi. Jadi tiga ini merupakan market area yang secara spesifiknya. Tapi kalau tidak secara spesifiknya, terdapat banyak lagi lah market area yang saya cuburi. Seperti contoh di kawasan Ipoh. Ni di kawasan Meru. Seperti di kawasan Ipoh, terdapatnya kawasan-kawasan yang mempunyai kilang. Kilang-kilang. Jadi kat Ipoh ada juga, iaitu yang berkaitan dengan kilang Kasem lah. Kat Ipoh ada kilang Kasem, yang mana saya pun buat market area di situlah. Jadi kalau secara spesifiknya di Meru yang berkaitan dengan kedai saya, tiga inilah. Jadi seterusnya daripada segi kompetitor, iaitu saya punya pesaing. Yang ini merupakan satu kelebihan kepada saya lah, yang mana di kawasan Meru tu tidak mempunyai mana-mana premis ataupun company ataupun individu yang menjual kek lapis Sarawak. Yang ada hanyalah premis kek biasa, yang kek kahwin, kek hari jadi, macam tu saja. So bagi saya tiadalah kompetitif kat situ. Dan saya memastikan juga saya dapat membuat hasil jualan dan juga memastikan saya punya keuntungan tu semaksimum mungkin lah, sebab ada persaingan. Jadi saya boleh memastikan saya punya pasaran di kawasan Meru tu luas lah, disebabkan tiadanya orang yang menjalankan perniagaan yang sama dengan saya. Jadi daripada segi kompetitor, saya tidak mempunyai pesaing di kawasan Meru itu. Tapi di kawasan Ipoh terdapatlah beberapa syarikat yang menjual kek lapis Sarawak juga. Tapi kalau daripada segi spesifik di Meru, tiada. Jadi saya juga telah buat analisis customer purchasing power ataupun kuasa beli pengguna ataupun kuasa beli customer saya, pelanggan saya, yang mana terdapat 10,000 penjawat awam dan juga swasta yang berada di kawasan Meru, dan terdapat 3,000 pelajar ataupun student university and college lah yang berkaitan dengan situ. Dan fans of layer cake in Ipoh terdapat 300 orang, dan online community bermaksud yang membuat pembelian di atas talian. Maksudnya setakat ini yang saya dapat sebanyak 360 orang. Setakat inilah, tapi jumlah ini akan bertambah dari masa ke masa lah.
Dan daripada seterusnya ialah marketing strategi, iaitu promotion. Daripada segi promotion, saya telah membuat beberapa cara lah untuk mempromotkan saya punya barang ataupun mempromosikan saya punya barang, iaitu yang pertama ialah create a membership regular customer, iaitu saya membuat membership ataupun kad membership untuk regular customer saya lah. Seperti contoh di dalam kad membership tu, apabila saya punya customer membeli lebih daripada RM50, maka customer saya layak untuk menerima voucher daripada saya. Begitulah untuk saya membuat promotion kepada customer saya. Yang kedua ialah memberikan voucher. Memberikan voucher ni maksud saya, dan juga hanger ni maksudnya, hang banner maksudnya saya memberikan voucher dan juga menggantunglah banner di kawasan sekitar dan juga public area lah, seperti di LRT station, bus station, yang mana di Meru tersebut mempunyai bus station lah, supaya customer ataupun pelanggan mengetahui lah yang di kawasan tersebut mempunyai syarikat yang menjual kek lapis Sarawak ini. Lepas tu seterusnya ialah saya memberikan business card lah kepada customer saya. Maksudnya setiap kali customer saya membeli barang saya akan selitkan dengan business card. Supaya setiap kali customer ingin membeli, dia akan tahulah yang sebelum ini dia pernah beli dengan saya. Jadi dia terus contact saya lah untuk mengetahui produk yang masih ada di dalam stok saya. Jadi ianya juga merupakan marketing strategi yang bagus, yang mana contohnya apabila customer pernah membeli pada saya dan ada kawan-kawan kepada pelanggan yang ingin membeli, jadi customer yang pernah beli dengan saya tu, dia boleh bagi business card kepada saya lah. Dan sekaligus saya punya produk akan dipasarkan dengan meluas lah. Dan yang terakhir adalah make online sale and promotion lah. Saya membuat online penjualan secara online dan juga promotion bagi memastikan produk ini still available lah di secara online dan juga secara face to face. Jadi itu merupakan promotion yang dilakukan oleh company saya lah. Dan daripada segi location pula, saya punya location kedai amatlah strategik kerana berhadapan dengan jalan besar lah di Meru tersebut, dan di hadapan, di belakang saya terdapatnya beberapa taman, iaitu Taman Meru Raya, dan ada je supermarket, bank, school. Merupakan tempat-tempat yang sentiasa dikunjungi oleh orang ramai. Jadi dengan itu juga dapat membuat promotion itu, dapat membuat strategi marketing itu dengan baik lah. Bila orang tengok banner yang saya letakkan, jadi orang tahu di situ terdapatnya penjualan kek lapis Sarawak. Daripada segi location, saya punya kedai amatlah strategik untuk customer mengetahui saya punya produk yang berada di situlah. Jadi pada segi price, untuk marketing strategi ni saya telah buat 3 cara untuk bagi memastikan produk saya ini dapat dipasarkan dengan baik. Iaitu yang pertama ialah saya telah mewujudkan satu program yang special kepada regular customer saya lah. Seperti contoh, customer saya membeli beberapa item dan saya akan memberikan beberapa item secara percuma kepada saya punya customer lah, bagi memastikan saya punya customer sentiasa menjadi regular customer kepada saya, sentiasa membeli barang kepada saya. Sebab kadang-kadang ada customer yang memerlukan sedikit reward daripada daripada company pengeluar ataupun company yang menjual produk, untuk mereka sentiasa membeli produk kita. So cara saya menghargai pembelian mereka, saya akan memberikan beberapa item secara percuma lah apabila mereka menjadi regular customer saya. Dan yang kedua ialah saya memberi harga yang special kepada orang yang ingin membuat majlis-majlis keramaian lah, seperti majlis sambutan hari lahir ke. Jadi saya akan memberikan harga yang special lah, tapi dengan syarat dia membeli dalam kuantiti yang agak banyak lah. Seperti contoh dalam 20 jenis kek. Jadi saya akan bagi pada harga yang murah lah. Macam contoh seperti harga asal RM15, mungkin saya akan bagi harga setelah pembelian secara borong, saya akan bagi RM14. Saya akan bagi diskaun lah RM1 pada harga asal dia. Dan yang terakhir ialah saya juga memberikan harga yang murah. Saya akan memberikan harga yang murah sempena Hari Raya Aidilfitri. Maksudnya ada hari-hari yang saya akan berikan secara murah lah.
Seperti contoh hari raya lah. Sebab kenapa saya bagi murah, saya dapat memastikan saya punya customer membeli saya punya produk dengan kuantiti yang banyak. Dan juga pada saat itu kan nak raya, so jadi ramai customer yang akan beli kek lapis ni dengan kuantiti yang banyak lah. So harga dia akan jadi murah lah. Jadi yang seterusnya ialah daripada segi produk, yang mana produk saya mempunyai kualiti yang bagus dan juga cita rasa yang amat memberasangan lah untuk saya punya pelanggan. Seperti contoh, saya punya produk mempunyai banyak jenis perisa dan juga mempunyai 3 jenis produk, iaitu mini, VVIP dan juga premium lah. Dan di antara 3 jenis produk ni terdapat banyak perisa yang dapat memuaskan kehendak ataupun keperluan bagi pengguna saya lah. Dan juga saya punya produk ini mempunyai rasa yang amat bagus lah. Seperti contoh, ada company yang buat kek lapis, bila dia dia kata ini mempunyai perisa coklat, tapi tak rasa coklat tu sangat kan. Dia rasa seperti biasa. Tapi bagi company saya, Nadi Khaulah Kek Lapis, apabila dikatakan itu perisa coklat, maka dia akan rasalah perisa coklat itu dengan baik sekali lah. Daripada segi rasa, amat kami jagalah kualiti, dan juga daripada segi keadaan kek lapis tersebut. Jadi seterusnya ialah operation plan. Mana operation plan ini disusun daripada segi online dan juga face to face pun. Ini merupakan proses yang perlu dilalui oleh customer saya lah. Iaitu, dan juga saya sediakan dia punya masa lah bagi satu tugasan yang dilakukan, berapa lama yang dia ambil. Seperti contoh yang pertama sekali, customer make online order and payment lah. Maksudnya customer membuat pesanan dan juga membuat bayaran sekali lah kepada pihak stock management saya. Dan juga perlu mengisi beberapa detail lah yang akan disediakan oleh company saja. Dan masa yang diambil oleh customer dan juga saya ialah sebanyak 15 minit lah. Jadi seterusnya ialah step yang kedua, ialah stock management akan mengambil order tersebut dan mula untuk membuat bungkusan produk yang dipesan oleh customer tersebut lah. Dan masa yang diambil juga ialah sebanyak 15 minit. Dan seterusnya pihak management akan membuat pemeriksaan akhir bagi memastikan alamat yang diberikan, lepas tu detail sama ada customer ingin menggunakan perkhidmatan delivery ataupun tidak, ataupun post. So jadi itu semua perlu dipastikan lah oleh pihak management stok saya. Dan masa yang dia habis selama 2 jam lah untuk memastikan semua data yang diberikan adalah betul lah, bagi mengelakkan daripada sebarang masalah yang berlaku semasa penghantaran produk. Jadi step yang keempat ialah apabila customer ingin menggunakan perkhidmatan delivery yang disediakan oleh company saya, maka pihak management stok akan menyerahkan produk tersebut kepada runner saya lah untuk dihantarkan. Dan juga runner saya juga akan menghantar produk ini ke syarikat pos untuk dilakukan pos sekiranya customer saya menggunakan perkhidmatan pos, tidak menggunakan perkhidmatan delivery. Jadi saya punya runner ni mempunyai 2 tugasan lah. Yang pertama, sama ada dia akan pergi ke rumah untuk menghantar secara delivery, ataupun pergi ke syarikat pos untuk menghantar secara pos lah. Jadi masa yang diambil selama 2 jam lah untuk saya punya department of runner ni untuk membuat penghantaran produk yang dipesan. Dan yang terakhir sekali adalah customer akan menerimalah produk. Kalau daripada segi customer itu menggunakan perkhidmatan delivery saya, maka dalam masa 1 jam akan sampailah, 1 jam ke 30 minit. Tapi kalau customer itu menggunakan perkhidmatan pos, maka dia perlu menunggu selama 2 atau 3 hari lah untuk mendapatkan produk yang dipesan. Jadi itu operation plan lah bagi syarikat saya. Dan kedua-dua, sama ada customer menggunakan perkhidmatan online, perkhidmatan delivery ataupun perkhidmatan pos, perlu melalui proses ini. Kedua-duanya, sama ada order melalui online ataupun order melalui face to face. Jadi seterusnya adalah arrangement operation room. Ini merupakan plan lantai bagi kedai saya lah, yang mana terdapatnya pintu masuk dan loading space ni
berfungsi untuk memunggahkan produk lah yang sampai lah. Macam contoh saya mengambil produk dalam kuantiti yang banyak, jadi untuk mengasingkan dia sebelum masuk ke chiller, iaitu peti ais untuk saya letakkan kek saya, perlu dipunggahkan di loading space inilah. Dan terdapat dua bilik, iaitu room 1 dan room 2, yang mana room yang pertama itu, bilik yang pertama merupakan bilik saya untuk ruang kerja saya, dan bilik yang kedua merupakan ruang kerja untuk saya punya management of stock lah, iaitu Syafiqah. Jadi seterusnya ialah material recruitment, yang mana ini merupakan material ataupun bahan-bahan yang diletakkan dalam saya punya kek lapis lah. Yang mana saya mempunyai 3 jenis kek lapis, iaitu kek lapis mini, kek lapis VIP dan kek lapis premium. Dan tak silap saya, kek lapis mini mempunyai lebih kurang 15 ke 20 perisa, kek lapis VIP mempunyai lebih kurang 6 perisa, dan kek lapis premium juga mempunyai 6 perisa. Dan ini merupakan material-material ataupun bahan-bahan yang diletakkan di dalam penghasilan kek inilah, yang mana kita boleh tengok kek lapis mini terdapatnya menggunakan 100% margarin lah untuk buatan, dan ada spesifikasi lah kek ini, iaitu mempunyai daripada segi tinggi, berat, panjang dan juga ketebalan lah kek. Boleh dilihat di sini lah beberapa beberapa perincian yang diberikan untuk material recruitment. Dan yang memberi produk ini kepada saya ialah supplier saya, iaitu di Khaulah Company sendirilah, yang mengedarkan produk kepada saya untuk saya membuat jualan lah kepada saya punya pelanggan. Seterusnya mendapatkan keuntungan dan juga memastikan hasil jualan yang diperolehi seperti yang ditetapkan lah. Okey, seterusnya ialah business operating expense lah. Maksudnya saya punya kos untuk menjalankan perniagaan saya. Dari mana saya terdapat beberapa kos yang perlu ditanggung lah oleh saya punya company untuk menjalankan perniagaan, iaitu yang pertama ialah utility cost. Yang mana daripada segi utility cost saya terdapat 3, iaitu electricity, conventional oil dan juga office equipment lah. Dan saya telah kira per bulan dan juga per tahun lah. Maksudnya per tahun ni per setahun. Jadinya per bulan kalau macam electricity 150, dan bila dikalikan dengan 12 dapatlah 1008. Dan total untuk sebulan saya punya utility cost ialah 350, dan setahun ialah 4200. Dan seterusnya ialah marketing cost, iaitu terdapatnya banner, pamphlet dan juga online website yang perlu saya bayar, iaitu banner saya buat sebanyak 2 kali, iaitu pada Januari setiap tahun dan Oktober pada setiap tahun lah. Dan harga banner ini tidak tetap lah, tapi setakat ni yang paling mahal yang pernah saya buat ialah RM150 lah. Dan bagi pamphlet saya buat sebanyak 150 pamphlet, dan harga yang perlu dibayar ialah RM45. Oleh website saya, daripada segi online website ni saya perlu bayar lah untuk saya memasukkan saya produk di dalam platform online lah, ataupun orang panggil saya kena bayar fee kepada company yang membuat platform online itulah. Dan setiap bulan saya perlu membayar RM20 kepada company website tersebut lah. Dan total saya punya marketing cost untuk sebulan ialah RM365, dan per tahun ialah sebanyak RM1080. Seterusnya ialah employee cost, yang mana saya perlu membayar gaji kepada 2 pekerja saya, iaitu di bahagian Department of Stock dan Department of Runner lah. Iaitu saya mempunyai 2 sahaja pekerja, iaitu gaji mereka ialah sama pada bulan, sebulan 300, dari total pada sebulan bila dikalikan dengan 2 600 lah. Dan setahun saya perlu membayar kepada mereka sebanyak RM7,200 Malaysia. Okey, seterusnya ialah financial plan, iaitu keuangan, rancangan keuangan yang dilakukan oleh saya. Apa kebaikan yang saya perolehi sekiranya saya membuat perancangan keuangan ini dengan baik? Yang pertama ialah it make your financial saving lah. Maksudnya dia akan saya akan dapat membuat penyimpanan saya punya daripada segi keuntungan ke, saya akan simpan lah duit sedikit supaya apabila emergency, apabila berlakunya masalah kewangan dalam syarikat saya akan dapat gunakanlah duit, ataupun orang panggil duit tepi lah, duit penyelamat, duit kecemasan. Seterusnya saya akan tahulah saya punya risiko,
risiko lah, maksud daripada segi berapa banyak saya perlu bayar sekiranya berlaku masalah demikian. So saya akan buat financial plan tu, maksud kewangan dengan baik tu, maksudnya saya akan mengetahui berapa jumlah yang perlu saya tanggung sekiranya berlakunya permasalahan tersebut. So saya akan bila saya buat plan financial ini awal, jadi saya akan dapat menyelesaikan masalahnya atau membuat persediaan untuk menghadapi masalah ini dengan lebih awal lah, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik lah sekiranya berlaku lah dalam company saya. Seterusnya ialah dia juga membantu saya untuk membuat perancangan kewangan di masa hadapan lah. Seperti contoh, kebanyakannya syarikat apabila mendapat keuntungan, dia akan mengembangkan lagi dia punya perniagaan. Jadi seperti saya lah, saya akan memastikan keuntungan yang saya dapat tidak dihabiskan lah. Maksudnya saya akan simpan sedikit untuk saya buat keuangan di masa hadapan, untuk mengembangkan lagi syarikat saya, dan seterusnya mengambil lebih banyak produk daripada syarikat di Khawlah Kek Lapis ni untuk saya pasarkan kepada pasaran yang sedia ada ataupun pasaran yang akan dimasuki pada tahun-tahun yang ke hadapan. Okey, yang seterusnya ialah dia akan membantu saya untuk increase lah saya punya ability to save more duit. Daripada segi duit, dia akan membantu saya, dia akan jadi guideline kepada saya atau panduan untuk saya menyimpan saya punya kewangan atau menyimpan saya punya duit lebih banyak lah, supaya saya dapat menyimpan dan juga memberi memastikan duit yang saya ada tidak dihabiskan ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya lah, dan duit yang ada tu menjadi duit untuk modal saya mengembangkan lebih perniagaan saya. Okey, yang seterusnya ialah saya akan menunjukkan summary of di Khawlah Kek Lapis pada tahun 2020, yang mana ini merupakan hasil jualan dan juga keuntungan yang saya perolehi lah pada tahun 2020, pada tahun lepas lah. Maksudnya kalau pada tahun ini dah setahun lah. Jadi pada 2020 saya mula pada bulan Mei, dan hasil jualan saya sebanyak RM1,350, dan saya akan tunjukkan lah apa yang saya jual lah nanti pada dokumen sokongan lah. Jadi saya mendapat keuntungan sebanyak RM760, dan saya mempunyai sedikit kerugian RM30, iaitu ada tak silap saya ada dua kek lapis mini saya yang mengalami kerosakan lah, daripada segi tester dia dan juga daripada segi bungkusan dia pecah. Jadi saya terpaksa menanggung kerugian lah. Jadi seterusnya bulan Jun jualan saya sebanyak 1,200, keuntungan sebanyak 600 dan tiada kerugian. Pada bulan Julai jualan saya sebanyak 1,230, dan bila tengok pada hasil jualan dan keuntungan ini, dia ada naik dan turun dia. Sebab dia tengok pada keadaan. Sebab pada zaman pada ketika itu saya masih awal lagi dalam bisnes Kek Lapis ni, jadi saya tidak begitu serius lah. So tidak begitu serius, jadi ada terdapatnya masa jualan yang banyak dan ada masa jualan yang sedikit. So dia tidak, jualan tu tidak naik lah sangat. Tidak, maksudnya dia punya, kalau graf tu tidak terlalu naik dan terus menaik lah, dia akan ada naik dan jatuh. Dan boleh dilihat lah di jadual tersebut, daripada kalau tengok pada bulan Oktober sehingga bulan Disember ada kenaikan, dia tidak turun. Sebab pada ketika itu saya mula serius lah untuk melakukan bisnes, sebab saya tengok potensi untuk di Khawlah Kek Lapis ni berkembang amat tinggi. Jadi saya pada bulan Oktober tu saya dah start serius untuk melakukan bisnes ni dengan baik sekali lah. Dan pada bulan Disember kerugian saya paling tinggi pada 2020, yang mana saya terpaksa membuat jualan secara borong lah. Yang mana pada akhir tahun tersebut saya terpaksa buat jualan secara murah, disebabkan saya nak clear saya punya stok lah, sebab untuk masuk stok baru pada tahun 2021. Jadi saya terpaksa menanggung sedikit kerugian, iaitu sebanyak RM120. Dan jadi boleh tengoklah pada tahun 2020 saya punya jumlah jualan saya daripada bulan Mei sehingga Disember sebanyak RM14,470, keuntungan sebanyak RM7,880, dan sedikit kerugian iaitu sebanyak RM225. Jadi seterusnya ialah target
of di Khawlah Kit Lapis pada tahun ini, tahun 2021. Jadi ini merupakan sasaran saya. Dan saya harapkan sasaran ini dapat dicapai lah dengan pelaksanaan strategi yang telah saya susun dengan baik, dan saya harapkan target yang dilakukan oleh saya ini dapat dicapai pada tahun inilah. Jadi boleh dilihatlah kenaikan kalau daripada bulan Januari sehingga Disember, kenaikan sebanyak RM500 pada setiap bulan. Dan juga keuntungan pun kenaikan sebanyak RM500 pada setiap bulan. Jadi total saya harapkan pada tahun ini saya akan mencapai sebanyak 69,000 lah hasil jualan, dan juga mendapat 57,000 pada segi keuntungan saya. Dan saya harap sangat tiada kerugian yang ditanggung oleh saya. Tapi pada tahun ini, setakat ini sehingga bulan ini, tiada lagi lah kerugian yang ditanggung, kerana saya amat meneliti semua produk yang sampai kepada saya, dan juga saya amat mengelakkanlah daripada berlakunya perkara atau masalah-masalah yang boleh mengakibatkan kerugian pada syarikat saya. Dan yang terakhir adalah short term, target untuk 5 tahun. Ini merupakan saya telah buat short term selama 5 tahun je lah. Long term saya tak buat. Kalau long term tu 10 tahun, jadi saya buat short term saja sepanjang 5 tahun lah, daripada 2021 tahun ini sehingga 2025. Apa yang perlu dicapai oleh syarikat saya, ini yang sasaran yang telah saya lakukan. Dan pada kalau lihat pada jadual di sebelah, keuntungan dan juga hasil jualan saya naikkan setiap bulan sebanyak 15%. Setiap tahun saya perlu naikkan sebanyak 15%. Maksudnya daripada segi contohnya saya punya jualan pada 2021 69,000, jadi saya perlu naikkan sebanyak 15% dan perlu saya dapatkan sebanyak RM79,350. Pada setiap tahun saya letakkan sasaran pada setiap tahun sampai 2025 saya perlu naikkan sebanyak 15% hasil jualan dan juga keuntungan saya, dan tiada sebarang kerugian yang ditanggung. Dan setakat ini 2021 tiada kerugian lah setakat bulan ini. Tapi pada akan datang saya tidak tahulah keadaan dia bagaimana, sebab kita masih berada dalam keadaan pandemik COVID kan. So pelbagai masalah boleh dihadapi lah daripada segi pengeluaran stok yang lambat, menyebabkan kerugian jugalah kepada saya, sebab ada permintaan customer tetapi tiada barang. Jadi saya tidak boleh buat jualan lah dan mendapatkan hasil keuntungan dan juga jualan yang memberansangkan mengikut piawaian yang saya tetapkan bagi syarikat saya. Jadi saya harapkan tiada lah sebarang permasalahan bagi syarikat saya lah. Pada setakat ini semuanya berjalan dengan baik, dan pada tahun-tahun akan datang diharapkan begitu juga. Jadi seterusnya ialah projek implement schedule. Ini merupakan saya punya projek pada tahun 2020, dan saya akan tunjukkan nanti pada 2021 lah apa yang telah saya lakukan. Yang pertama ialah complete application. Maksudnya pada pertama ni saya menyelesaikan saya punya permohonan untuk menjadi ejen Kit Lapis di Khawlah, iaitu pada bulan Mei 2020, dan juga settle pada bulan Mei 2020 lah. Disebabkan itu saya start berniaga ataupun start menjalankan bisnes ni pada 2020 Mei 2020. Dan boleh tengoklah seterusnya saya membuat agreement. Lepas tu kebanyakannya saya pada permulaan untuk menjadi ejen tu saya selesaikan pada bulan Mei 2020 lah. Dan saya juga mula berniaga pada Mei 2020, dan seterusnya lah saya terus create marketing strategi. Dan boleh lihat lah yang berwarna hitam tu ialah saya punya planning, saya punya perancangan, dan warna kuning tu saya punya pelaksanaan yang saya lakukan lah pada bila dan sehingga bila. Macam saya start bisnes sampai sekarang lah. Sebab tu kalau tengok pada warna kuning tu sampai Disember 2020 lah. Dan saya create marketing strategi pada bulan Jun 2020, dan saya laksanakan pada Ogos 2020. Lepas tu saya membina sebuah collaboration ataupun gabungan dengan company catering pada 2020 bulan Ogos. Perancangan saya, dan ianya tercapai, iaitu saya start berkolaborasi bersama pada bulan Ogos juga, dan sehingga sekarang lah. Dan saya meletakkan saya punya produk di online platform pada bulan Jun 2020, dan
saya melaksanakan pada bulan Ogos kerana terdapat beberapa masalah lah. Seperti saya lambat diberikan kelulusan untuk meletakkan produk saya di platform online kerana terdapat beberapa masalah yang perlu saya hadapi lah. Seperti dokumen yang saya hantar tidak mencukupi dan sebagainya lah. Jadi saya berjaya meletakkan produk saya di online platform pada bulan Ogos lah 2020 sehingga sekarang lah. Dan ini merupakan pada tahun ini apa yang telah saya lakukan lah. Yang pertama saya ada market baru iaitu di Tanjung Malim, tempat belajar saya lah di Politeknik kan, berdekatan dengan Tanjung Malim. Saya ada market baru dan saya start planning pada bulan Januari, dan Februari baru saya dapat masuki market di area Tanjung Malim lah. Sebab pada bulan Januari tu saya buat sedikit analisis lah terhadap market, terhadap saya punya pasaran. Saya perlu buat research dulu, di mana kawasan mana yang mempunyai kawasan yang strategik untuk saya dapatkan hasil jualan dan keuntungan saya yang semaksimum mungkin. So saya buat sedikit analisis yang menyebabkan saya terpaksa ambil 1 bulan, dan pada bulan Februari baru saya berjaya untuk menjual lah pada market yang baru iaitu di sekitar Tanjung Malim. Dan seterusnya pada bulan Januari itu, tapi pada bulan Januari tersebut saya bukan hanya buat analisis untuk saya punya market, tapi pada ketika itu juga saya telah menjual saya punya kit lapis pada kawan-kawan saya lah, kawan-kawan yang berada bersama saya lah. Pada bulan Januari itu saya target, dan akhirnya saya laksanakan juga pada bulan Januari, dan boleh dilihat lah saya juga dapat maksimum potensial ataupun kawasan yang boleh memberi saya maksimum sale pada bulan Januari, dan saya juga memperolehinya lah. Dan pada ketika itu saya start, apabila saya dapat satu kawasan yang boleh memberikan keuntungan kepada saya, jadi saya terus buat jualan lah, dan memastikan tidak melambatkan masa lah supaya terus jualan dapat dilakukan dan keuntungan dan hasil jualan yang memberangsangkan mengikut target yang telah ditetapkan oleh saya lah. Jadi last kali kalau boleh dilihat, saya membuat paling latest saya buat ialah paling terkini lah yang saya buat ialah promotion dengan berikan harga yang murah sempena hari raya Ramadan dan raya hari itulah, yang mana saya jual kit lapis saya melalui online, ada yang beli ramai juga, dan mulai face to face lah yang pergi ke kedai saya di Ipoh. Kerana saya memberi harga murah ni sebab ketika itu ramai customer lah yang akan membeli kan, sebab nak raya. So yang paling terkini saya memberi harga yang murah lah. Saya plan pada bulan Februari. Pada bulan Februari tu saya plan berapa yang saya nak letakkan bagi satu kit lapis saya, berapa harga promosi yang perlu saya letakkan bagi saya tidak menanggung kerugian tapi saya juga mendapatkan keuntungan. So saya buat plan ni sehingga pada bulan April, pada startnya Ramadan sehingganya bulan Jun hari tu. Dan promosi ini berakhir pada bulan Jun hari itulah. Dan seterusnya adalah support document. Ini merupakan support document saya lah bagi total sale bagi Mei 2020, dan saya akan bandingkan dengan saya punya total sale pada 2021, Mei 2021, berapa sepanjang setahun lah, berapa yang saya dapat. Dan boleh dilihatlah di sini total sale saya pada 2020, Mei 2020 iaitu sebanyak RM2,240 saja. Dan nilai profit ataupun keuntungan saya dapat hanyalah RM420 saja. Jadi setiap perniagaan perlu menaikkanlah hasil jualan dan keuntungan mereka pada setiap tahun kan. Jadi saya mencapai saya punya kenaikan, tetapi saya tidak mencapailah saya punya sasaran yang telah ditetapkan. Tapi bagi saya tak apa, sebab nanti pada masa hadapan dia akan meningkatlah dari masa ke semasa dengan hasil marketing strategi yang dilakukan oleh saya dengan lebih baik lah. Jadi pada 2021, Mei 2021, sudah cukup setahun, saya mendapat sebanyak RM8,056 bagi total sale saya, dan juga nilai profit ataupun keuntungan saya mendapat sebanyak RM1,200 lah. Dan boleh dilihat di sinilah beberapa kuantiti kit lapis yang berjaya dijual oleh saya lah. Dan kalau boleh dibandingkan dengan pada tahun 2020,
ada kenaikan yang agak banyak lah pada hasil jualan dan juga keuntungan saya. Dan pada masa hadapan saya akan pastikan lah saya punya hasil keuntungan ni lebih meningkat lah, dan sasaran yang saya tetapkan dapat dicapai dengan baik sekali. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.